wabarakatuh. Okey, minta maaf tadi dia ada gangguan sebab kami cuba mikrofon baru. Dia guna Bluetooth dan kipas gergasi ni memang supplier bagi tahu dia kadang dia boleh ganggu frekuensi, jadi tak tahu yang mana punca dia. Minta maaf noh semua, dan pagi ni pun kami berdua aja dalam masjid ni kan. Tim media tak ada. Jadi duk lawan tekan kami dorang lah ni, tekan ni butang tu, tekan butang ni. Kita sampai pada hadis yang ke-11, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan bayangkan hadis-hadis yang kita baca ni perkataan Rasulullah yang satu ketika Nabi sebut kat sahabat radhiyallahu anhum. Bayang tu dia main semangat, feeling, rasa barakah, rasa masya-Allah. Jadi perkataan-perkataan ini, hadis-hadis ini yang berjumlah ratusan ribu ini disimpan, hafal, kemas oleh para ulama kita daripada satu kurun ke satu kurun, 100 tahun, 200 tahun, sampailah 1400 tahun. Dan kita pada pagi ini Rasulullah pernah menyebutkan demikian sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai pada hadis yang ke-11. Kita guna buku bertajuk hadis 40 tentang amal yang mudah namun pahalanya melimpah ruah, kata Dr. Iyadah Ibn Ayyub Al-Kubaisi Rahullah, dan diterjemahkan oleh Syekh Hairun Nizam bin Mat Husain Hafizahullah. Yaqul al-musannif wal mutarjimu hafizahumullah, nafa'ana Allahu bihima wa bi'ulumihima wa bikum fid darain amin. Hadis ke-11 tajuk dia doa selepas imam mengucapkan Sami'a Allahu liman hamidah. Yang ni saya yakin semua orang tahu, bila kita semayang berjemaah, imam bangun daripada rokok untuk menuju ke i'tidal, imam akan sebut Sami'allahu liman hamidah. Kita sebut apa? Saya rasa semua orang tahu. Semua orang tahu. Kita sebut Rabbana walakal hamdu. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Itulah yang paling masyhur sekali. Apa maksud Sami'allahu liman hamidah? Maksudnya Allah mendengar sesiapa yang memujinya. Allah mendengar sesiapa yang memujinya. Sami'allahu liman hamidah. Dan bila imam sebut Sami'allahu liman hamidah, kita makmum di belakang sebut Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Yang mana satu yang betul Ustaz? Rabbana lakal hamdu ka, Rabbana walakal hamdu ka, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Yang mana satu yang betul? Jawapan dia, semua riwayat itu betul. Sekali lagi kita akan baca muka surat 39. Ada lebih kurang 7 riwayat apakah yang disebutkan oleh makmum apabila bangkit daripada rakaat. Apabila bangkit daripada rakaat. Dan kalau kita sembahyang seorang pun, kita sebut kedua-dua perkataan itu. Kita yang sebut. Bila nak bangkit daripada rakaat pergi ke i'tidal, kita sembahyang seorang, kita sebut Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Kita yang sebut kedua-dua perkataan itu. Tapi kalau kita sembahyang berjemaah dengan imam, imam sebut Sami'allahu liman hamidah, kita sebut Rabbana walakal hamdu. Apa maksud Sami'allahu liman hamidah? Allah mendengar sesiapa yang memujinya. Nampak ah? Bila kita faham dalam solat ni, bila lagi faham, kita menghayati, insya-Allah bertambah nilai khusyuk kita setiap hari. Allah mendengar siapa saja yang memujinya. Lalu kita pun puji Allah. Wahai Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, lakal hamd. Kepada Engkaulah segala jenis pujian. Lakal hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ada sangkut tak? Tak ada lah kan?
Nak kena slowkan sikit. Nak tu atas rig ni. Tak ada sangkut-sangkut dah. Tak ada kipas ni. Kipas gegasi ni. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala al-imam sami'a Allahu liman hamidah faqulu Allahumma lakal hamd fa innahu man wafaqa qawluhu qawla al-malaikah ghufira lahu ma wa Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala nama Rahman bin sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, apabila imam berkata sami Allahu liman hamidah, bila sebut bila imam nak bangun dari rokok menuju ke i'tidal, maka kamu katakanlah, kamu ni pada Rasulullah ni Nabi, kamu semua katakanlah Allahumma rabbana Allah wa gimu sahaja bertepatan dengan ucapan para malaikat, nescaya telah diampunkan baginya apa sahaja dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim. Sekali lagi kalau tuan bagi amalan yang lagi pada pagi ini, iaitu siapa yang Rabbana dengan ucapan malaikah, dengan ucapan malaikah, maka fadilat dia 3 saat dia nak sebut Allahumma, 3 saat dia Rabbana lakal hamd, 2, masya-Allah. Fadilat dia, fadilat ni, fadilat Allah ampunkan ke semua 40 tahun, 50 tahun berdasarkan umur kita. Apa dosa kecil? Semua dosa kecil. Dosa kecil kita pun banyak kan? Dosa kecil kita pun banyak, sangat banyak. Semoga amalan ni tetap kita hamd serentak dengan ucapan malaikat, maka janjikan Allah kelebihan yang Allah ampunkan ke semua yang telah. Bila ini dengan imam, dengan malaikat, ampunkan dosa dia, melihat solat kita dan berdoa. Kalaupun mereka tidak melihat solat kita, yang sebahagian yang lain berzikir dengan zikir itu, Allahumma rabbakal hamd, berzikir dan doa mereka dengan doa Allah makhluk Allah yang semuanya tidak ada dosa di sisi Allah. Tidak ada dosa di sisi Allah. Okey, berdasarkan hadis ini kita disunatkan menyebut Allahumma rabbana lakal hamdu. Habis. Kemudian kita tengok muka surat 39. Berdasarkan riwayat hadis yang lain, selain daripada kita menggunakan Allahumma rabbana lakal hamdu, kita ada lagi hadis-hadis lain yang cerita hadis-hadis lain yang cerita kepada kita bahawa selain daripada ucapan Allahumma rabbana lakal hamdu, ada 7 riwayat lain. Saya baca satu. Yang ini
orang saya pun hafal yang tu, dan saya amalkan ada lagi 2 riwayat yang lain. Tak dengar? Ha? Volume. No, yang kita orang Malaysia biasa, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Tuan-tuan, ada lagi 6 cara lain untuk baca ketika bangun daripada rukuk. Ada 6 lagi. Semua hadis sahih. Sebab tu jangan cepat membid'ahkan orang. No, sejuta hadis kita tak habis baca pun. No. Jadi para ulama bergabung. Para ulama bergabung dalam mazhab Syafi'i, mana-mana mazhab pun yang hebat-hebat ni, 4 mazhab yang hebat, keempat-empat tu hebat. Keempat-empat imam mazhab itu pakar hadis, no? Keempat-empat mereka tu menghafal puluhan ribu hadis. Jadi bergabung dengan ribuan lagi ulama lain dalam mazhab masing-masing. Ini hasil dia. Kita tak mampu, tuan-tuan. Tak, orang hari ni tak ada yang menghafal. PhD hadis ke, PhD 2 PhD ke, tak ada yang menghafal puluhan ribu hadis, tak ada zaman hari ni. No? Jadi riwayat yang pertama, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. 1. Yang kedua, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Apa beza dengan pertama tadi? Pertama tadi ada wa, yang kedua tak ada wa. Sebab tu dengar orang baca lain buat amalan yang sedikit berbeza dengan kita, jangan haramkan lagi. Jangan cepat haram. Bid'ah. No? Nanti dulu kan. Riwayat yang ketiga, Allahumma rabbana walakal hamd. Ada wa. Allahumma lagi. Lepas tu ada wa. Allahumma rabbana walakal hamd. Keempat, riwayat keempat, Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Yang ni ada kisah. Yang ni ada kisah, ni antara doa yang saya baca juga. Saya baca 3. No? Rabbana walakal hamd, Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Dan saya juga baca Rabbana walakal hamdu mil'as samawat wa mil'al ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. No? Itu riwayat yang ketiga. Okey. Untuk yang keempat ni, riwayat yang keempat ini, kisah dia ialah seorang sahabat. Dia bangun daripada rukuk, solat dengan Rasulullah. Sahabat ini dia yang baca doa ni. Doa mana ustaz? Rabbana walakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Sahabat ini semayang dengan Nabi, dia baca doa ni. Sedangkan doa ni Nabi tak pernah ajar. Nabi tak pernah ajar sebelum itu kepada mana-mana sahabat. Yang ni disebutkan dengan jelas oleh syurahul hadis. Tak pernah ajar. Sebab bila habis semayang, Nabi berpaling apa semua, habis zikir apa, Nabi tanya, tadi siapa sebut zikir ini? Nabi berpaling ke belakang, tengok para sahabat, habis solat, habis wirid semua. Nabi tanya, tadi siapa yang tambah zikir ni? Sahabat semua tak berani mengaku. Yang sebut zikir ni seorang je. Dia pun diam. Hak sebut zikir ni. Yang zikir ni, dia sendiri yang, sahabat itu sendiri yang buat daripada diri dia, bukan daripada Rasulullah. Maksudnya, dia takut Nabi marah. Bila sahabat yang itu pun diam juga, Nabi pun sebut, sesungguhnya ketika mana kamu menyebutkan zikir tadi, salah seorang sahabat sebut zikir tadi, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, kata Nabi, aku melihat lebih daripada 30 para malaikat turun berebut-rebut untuk mencatatkan pahala kepada zikir itu. Dan Nabi tak pernah ajak.
Dan Nabi tak kali-kali kata, Nabi tak berpaling kepada sahabat kata bid'ah. Nabi tak tuduh sahabat syirik, Nabi tak tuduh sahabat buat benda haram dan sebagainya. Sebab tu kena dengar apa yang ulama cakap, kena dengar apa yang ulama nasihatkan. Bukan senang-senang membid'ahkan orang, mengharamkan perbuatan orang lain. Jadi itu riwayat keempat, berasal daripada kisah sahabat ini, Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kata sahabat ni. Kemudian riwayat yang kelima, Allahumma rabbana lakal hamd mil'as samawat wa mil'al ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Tuan-tuan tahu apa maksud dia? Wahai Tuhan kami, kepada Engkaulah segala pujian. Mil'as samawat, penuh segala langit. Wa mil'al ard, memenuhi bumi. Wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd, dan memenuhi segala apa yang dikehendaki oleh kamu, wahai Allah. Riwayat yang keenam, Rabbana walakal hamd mil'as samawati wal ard wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Yang ini ada beza sikit je, iaitu wahai Tuhan, kepada Engkaulah segala jenis pujian, sepenuh langit-langit dan bumi, dan sepenuh apa sahaja yang ada ruang di antara langit dan bumi, dan sepenuh ruang yang Engkau kehendaki, wahai Allah. Dia beza sikit ya. Tuan-tuan ambillah salah satu yang baru, seronok solat. Tuan-tuan ambil mana-mana riwayat ni yang baru, insya-Allah seronok solat. Makin hari makin tambah khusyuk kita, sebab kita faham makna dan lebih banyak sunnah yang kita amalkan dalam solat. Riwayat yang terakhir, Rabbana walakal hamd mil'as samawati wal ardi wa ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Jadi itu 7 riwayat yang zikir-zikir yang sabit daripada Rasulullah yang dibaca oleh kita selepas bangkit daripada rokok. Walaupun sembahyang seorang, Ustaz, walaupun sembahyang seorang. Lelaki dan perempuan disunatkan ke? Lelaki dan perempuan disunatkan. Jadi sekadar itu dulu untuk pagi ini. Itu hadis yang ke-11. Insya-Allah pada malam ni kita tengok pada hadis yang ke-12. Nah. Jangan lupa hari ini kita dah masuk 2 Zulhijjah. Yang mana yang tak puasa lagi boleh mulakan puasa. Yang mana yang tak sedekah lagi, insya-Allah sedekah, cari orang susah, bagi ikut kemampuan kita. Quran, kemudian witir, jangan lupa witir sepanjang Zulhijjah. Sebenarnya witir sangat baik, seumur hidup kita sangat baik. Mulalah pada bulan yang mulia ini, semoga Allah mengistiqamahkan orang yang mulia, yang mula pada bulan yang mulia ini. Dia mula bulan ni, awal Zulhijjah ni, mana tahu Allah Ta'ala bagi kat dia rahmat, nikmat untuk dia kekal istiqamah sampai akhir hayat dia. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.